Obsessive Compulsive Disorder atau orang panggil OCD merupakan salah satu penyakit mental yang membuatkan seseorang mempunyai gambaran tentang sesuatu perkara yang mendorong kepada tingkah laku berulangan. Kebiasaannya, OCD dikaitkan dengan cuci tangan banyak kali dan cuba menyusun semua benda dalam dunia ni. Tapi sebenarnya OCD lebih dahsyat daripada semua itu. Mari kita lihat kisah Azra. 4. Azra akan mulakan pagi dia dengan satu rutin pelik, iaitu dia akan belingkan mata dia 4 kali. Kemudian masih lagi dalam kiraan yang sama, 1, 2, 3, 4. Azra bangun dan duduk perlahan-lahan, jatuhkan kaki, hati-hati kita tak nak tersalah kaki. Kemudian step 4 kali dan berdiri. Kemudian Azra akan kemas katil. Okey, letak bantal pada kerusi, mula tarik cadar dan letak semula bantal. Okey. Macam ada sesuatu yang tak kena. Jadi Azra letak balik bantal pada kerusi dan tarik semula cadar. Kita akan percepatkan part ni, tapi yang pasti Azra akan kemas katil dia sebanyak exactly 4 kali. Habis kemas katil, belingkan mata 4 kali, kemudian mulakan langkah dan masih dalam kiraan 1, 2, 3, 4, stop. 1, 2, 3, 4 dan kita dah sampai dekat pintu. Orang normal akan buka pintu dan keluar macam biasa, tapi berbeza dengan Azra yang luar biasa. Dia akan buka tutup pintu 4 kali dan okey, sekarang Azra dah boleh keluar. Oops, you guys wanting Azra akan patah balik kan? Don't be silly, dia akan patah balik untuk cek pintu at least 2 kali. Kemudian Azra akan cuci muka dan gosok gigi. Dia masih menggosok gigi sebanyak 4 kali dalam satu-satu masa dan perkara itu kadang-kadang menyebabkan gusi Azra berdarah. Gigi Azra mungkin akan mereput sebelum umur 60 tahun. What do you think about this? Let me know. Selain itu, Azra ada hobi yang pelik juga. Dia suka kumpul barang yang pada orang lain totally tak berguna. Tapi tidak pada Azra. Dia yakin semua barang tu berguna. Mungkin bukan hari ini, hari esok atau tahun depan, tapi suatu hari nanti. Itu yang Azra fikir dan percaya. Next, mari kita perkenalan dengan Ashikin. Ini Ashikin. Ashikin sangat takut pada jangkitan. Dia merasakan setiap objek kalau tidak dibersihkan dengan betul akan membuatkan dia sakit. Jadi, Ashikin akan mengemuk lantai berulang kali, bukan untuk kilatkan lantai tu, tapi untuk pastikan tiada kuman yang berani jejak lantai tu. Sama seperti yang kita sedang tengok sekarang. Korang tahu tak berapa banyak kuman yang melekat dekat skrin phone ni? Tapi, jangan risau, kita ada kain lap. Kipas-kipas, so lap dekat situ, lap dekat sini. Macam kotor je lagi. Okey, lap lagi, lap dan lap. Ashikin takkan pernah memberikan kepercayaan kepada penyapu dan vacuum. Maka, dengan itu, dia sendiri yang akan mencari kuman tu sampai dapat. Okey, rumah dah bersih, jadi Ashikin nak keluar ambil udara segar. Cuba untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Tapi sebelum keluar, kita kena cek rumah dulu kan? So, plug check, dapur gas check. Okey, sekarang Ashikin dah boleh keluar dengan tenang. Wait a minute, peti sejuk dah tutup. Okey, tak ada masalah. Just patah balik and check semula plug, dapur gas dan peti sejuk. Everything check. Okey, kali ni dah boleh keluar. Are you sure? Macam mana pipe air? Dah pasti awak tutup. Okey, macam biasa. Plug, dapur gas, peti sejuk dan pipe air. Seperti yang dijanjikan, Ashikin dah boleh keluar. Oh, hai, air dah tutup. Nanti rumah boleh terbakar. Like, seriously Mr. Iblis, boleh tak Ashikin keluar rumah sekarang? Nope. And yes, plan Ashikin untuk keluar rumah gagal as usual. Suatu hari, Najah baru balik daripada shopping dan bila nak masuk dalam rumah, dia melihat sesuatu perkara yang sangat mengerikan. Orang asing? Hantu ke? No, benda yang mengerikan itu adalah slipper dan kasut yang bersepah. Oh no, again? Tanpa berlengah, Najah cepat-cepat susun semua sekali mengikut turutan yang betul. Yang ini dekat depan, yang ini nombor 2 dan yang ini sebelah dia. Dah siap. Okey, barulah rasa selamat nak masuk dalam rumah. Next, ini bukan live Shopee, tapi hanya Najwa yang sedang menyusun ke semua baju-baju dia. Mari kita tengok dia susun semua baju-baju dia. Dah siap pun.
Tunggu sekejap. Nampak ada yang tak kena. Apa yang tak kena? Aha, baju tu tak disusun ikut warna. Patutlah rasa sakit mata. Tak boleh jadi ni. Kena susun balik. Kita susun baju ikut warna. Perfect. Perlu diingatkan, ini bukanlah mukbang atau ASMR. Tapi hanya seorang Najwa yang sedang menyusun makanannya. Makanan. Najwa akan susun semua makanan yang dibelinya mengikut warna dan tidak akan mencampurkan warna tersebut. Selain itu, Najwa akan menggunakan pembaris untuk memotong sayur-sayuran yang dibeli sebelum memasak. Dia rasa kalau sayur-sayur itu tak sama panjang, makanan tu tak akan sedap dan boleh kena keracunan makanan. Simpan malaikat pepompat. Last but not least, mari dengar kisah saya. Saya merupakan pesakit OCD dan mengalami satu keadaan di mana saya selalu memikirkan dan membayangkan sesuatu. Sebagai contoh, bila nampak pisau, saya akan bayangkan saya tikam sesiapa, atau nampak kucing yang cute and yes, here come the thought untuk cekik kucing tu sampai mati, terjun parit, langgar pokok dan mungkin kempuk kereta orang dengan batu. Kemudian saya akan duduk dan wondering sama ada saya sebenarnya mampu atau tidak melakukan semua benda yang saya fikirkan. Saya tak nak mati atau bunuh orang. Though my ex is asking for it dan mungkin anda yang melihat saya sekarang terfikir macam mana saya boleh ada pemikiran macam tu. Well, let me explain tentang gangguan pemikiran atau kita panggil sebagai intrusive thought. Setiap orang akan mengalami benda ini terutama waktu kita stres, tapi orang yang normal akan tinggalkan pemikiran tu dan kembali hidup ceria seperti biasa dengan menonton video kucing. Saya masih ketawa sampai sekarang. Atau mungkin kita boleh menonton drama Korea. Yes, scene yang paling menyedihkan. Let's cry for the sake of video. Sorry. Be right back. Tapi, jika anda ada OCD, anda akan mula memikirkan perkara tersebut satu persatu dan the next thing you know adalah anda akan start dengan ritual baru untuk kurangkan pemikiran tu. Sebagai contoh, saya rasa saya kena sentuh pasu tu banyak-banyak kali, kalau tak, something yang buruk akan berlaku. Anda juga mungkin tidak akan mendekatkan diri anda dengan pisau atau kucing. Anyway, ramai orang tidak tahu atau tidak sedar tentang simptom OCD ini dan penyakit ini sememangnya meletihkan dan membebankan. Bukannya kami tak nak hidup normal macam orang lain, tapi sekuat mana pun kami usaha, tetap je kami akan kembali dengan obsesif dan ritual kami. OCD ini juga menyebabkan kami tidak dapat mewujudkan hubungan sosial yang baik dengan persekitaran. Dalam erti kata yang lain, siapa je yang selesa nak berkawan dengan kami? Jadi dalam keadaan macam ni, siapa yang boleh bantu kami? Mestilah pekerja sosial. Okey, definisi pantas. Pekerja sosial adalah individu yang mempunyai kemahiran profesional untuk membantu mereka yang mengalami ketidakfungsian sosial. Ketidakfungsian sosial? Apa tu? Perkara yang kami alami sekarang? Jadi saya serahkan cerita ini kepada pekerja sosial kita. Tapi nanti kita jumpa lagi tau. Hai, saya Suhana dan saya merupakan pekerja sosial klinikal dan telah berkhidmat selama 6 tahun. Saya telah menerima berbagai jenis klien yang semestinya mempunyai macam-macam masalah. Antara masalahnya konflik rumah tangga, masalah kemurungan, masalah keganasan rumah tangga, masalah wanita hamil luar nikah dan yang pastinya masalah OCD ini. Pasti ramai yang tertanya-tanya, apa yang akan saya lakukan untuk membantu mereka yang mengalami masalah seperti Azra, Najwa, Ashikin dan Kin. Sebagai seorang pekerja sosial klinikal, saya akan menjalankan sesi konsultasi minda iaitu menggunakan pendekatan terapi pemikiran atau dipanggil sebagai Cognitive Behaviour Therapy CBT. CBT ini adalah satu perkara yang klien ingin ubah dengan berfikir untuk membuat sesuatu tindakan bagi menggantikan pemikiran perkara lama dengan yang baharu. Saya akan meminta klien untuk menulis mengenai perkara yang menghantui mereka pada kertas yang pertama serta cadangan yang klien akan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut pada kertas yang terakhir. Seterusnya, jika saya melihat keadaan klien agak teruk, maka saya akan merujuk klien kepada pakar psikiatri untuk didiagnos bagi mendapatkan bantuan ubat-ubatan yang bersesuaian dan diperlukan oleh klien.
Ingat, sebagai seorang pekerja sosial klinikal, saya tidak boleh mendiagnos klien saya. Selain itu, saya akan merujuk klien kepada psikologis klinikal atau kaunselor klinikal. Saya mungkin boleh kenal pasti punca mengapa klien saya menghidapi OCD yang parah. Tetapi, untuk mengubah tingkah laku, klien memerlukan psikologis bagi menjalankan terapi. Aha, tidak ketinggalan. Saya akan sentiasa follow up klien saya untuk mengetahui keadaan dan perkembangan klien saya semasa dalam sesi. Sedikit nasihat daripada saya, jika anda menghadapi simptom-simptom OCD dan anda tidak dapat mengawalnya, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional dan kami akan cuba membantu tanpa menghakimi untuk mengatasi ketidakfungsian yang berlaku kepada diri anda. Diharapkan video ini dapat membantu anda dan terima kasih kerana menonton sehingga habis. Sehingga kita berjumpa lagi. Oh, sebelum tu, jangan lupa untuk memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan kebersihan diri serta tidak lupa juga mengikut SOP yang ditetapkan. Sama-sama kita berjuang menentang virus COVID-19. #kita jaga kita. Bye!